Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sarawak amat mengalu-alukan pelaburan dari China khususnya dalam industri makanan di negeri ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satin berkata, pelaburan itu akan menguntungkan kedua-dua pihak kerana permintaan terhadap makanan mengatasi pengeluaran di peringkat dunia. Menurut Tan Sri Adenan, Sarawak mempunyai tanah yang luas dan sesuai untuk aktiviti pertanian namun terkenal dengan pengeluaran komoditi seperti kelapa sawit, lada dan getah berbanding tanaman buah-buahan dan sayuran. Oleh itu, beliau mengajak pelabur Cina supaya mengusahakan tanah bagi penanaman seperti pisang dan nenas selain kebun sayur, memandangkan negara itu mempunyai kepakaran dalam sektor pertanian itu. Beliau berucap pada majlis makan malam sempena lawatan Gubernur Wilayah Fujian, Republik Rakyat Cina Tuan Yang Terutama Su Shulin di Kuching malam tadi. Turut hadir yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Sebelum itu, Tan Sri Adenan menyaksikan majlis menandatangani surat hasrat untuk bekerjasama antara Kerajaan Sarawak dan wilayah Fujian. Manakala dalam ucapan balasnya, Tuan Yang Terutama Sri Shulin berjanji untuk membawa lebih ramai pelabur dari wilayah itu untuk bersama memainkan peranan penting dalam pembangunan sektor ekonomi Sarawak. Sehubungan itu, ahli perniagaan dari negara itu diseru supaya turut mempelajari bahasa Melayu agar memudahkan komunikasi dengan usahawan tempatan sesuai dengan kelebihan usahawan di negeri ini yang fasih berbahasa Mandarin. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak Tan Sri Alfred Jabu Anak Numpang berharap pembendahan awan akan dilakukan dengan segera sekiranya indeks pencemaran udara IPU di beberapa tempat di negeri ini masih berada pada paras tidak sihat. Bercakap kepada pemberita selepas perasmian Karnival Keusahawanan dan Karnival Kepenggunaan Zon Betong Sri Aman di Betong, beliau percaya agensi berkaitan bersedia untuk melakukan tugas tersebut. Tetapi yang kita bimbang oleh kerana masih banyak hotspot di jiran kita. Sekira tiupan angin mengarah pada Sarawak, memang langsung kita tidak dapat kawal. Kita mengharapkan arah angin yang bertiup mengarah ke darat supaya kita tidak terdedah dengan kelandaan jerbu. Tiga kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sehat setakat 2 petang ini. Menurut laman portal Jabatan Alam Sekitar, kawasan tersebut ialah Sri Aman dengan bacaan IPU 138, diikuti Serikit 122 dan Samarahan 111. Kawasan lain di negeri ini mencatat bacaan sederhana dengan Kuching 98, Sibu 97, Bintulu 94, Institut Latihan Perindustrian Miri 83, serta Kapit dan Miri masing-masing mencatat IPU 82 dan Limbang 64. Jarak sudah diukur. Jaringan jalan raya ke Teluk Melano dan Serabang kini pun sudah pasti. Walaupun ia impian bagaikan emas bagi penduduk di kawasan tersebut, kebimbangan terhadap impaknya tetap ada. Ikuti siri kedua laporan wartawan Syadikin Bahrin di Teluk Melano, Sematan. Bagi Amrizan Hassan, pembinaan jalan raya ke kampungnya merupakan satu rahmat kepada lebih 300 penduduk kampung itu. Namun beliau khawatir keindahan pantai dan kampungnya akan menjadi mangsa pembangunan ekonomi. Tanah-tanah akan dibeli dan dibangunkan oleh usahawan luar. Mun tanah dah habis nak beli, tidak tahu lagi lah sendiri nak diam. Rasa-rasa aku memang dah diam di Puncak Gunungun kali. Bila diam di Puncak Gunungun, memang kita dapat berkebun, tapi hasilnya kurang. Sebab ibu kata nak tunggu akan datang lah, sel masuk jalannya tu. Memang sila memang akan ada. Kebimbangan Amrizan bagaimanapun masih terlalu awal, malah kerajaan telah merangka strategi bagi mengisi keperluan penduduk yang menjalankan perniagaan. Takutkan ekonomi dirampas oleh pihak luar, tidak akan timbulkan kerajaan, agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian, Lembaga KM, Jabatan Perikanan banyak mengadakan kursus-kursus kepada masyarakat di kawasan Teluk Melano dan Serabang di mana untuk menjana pendapatan ekonominya, latihan yang lebih efektif diberikan. Menurut Nazri lagi, kerajaan akan sentiasa memantau keperluan penduduk di kawasan itu, malah akses jalan raya hanyalah permulaan. Bagi Amrizan yang mengusahakan perniagaan makanan, pasarannya terhad di kampung ini saja. Oleh itu beliau berharap apabila jaringan jalan raya nanti wujud,
pasaran makanannya berkembang sehingga kesematan. Penduduk yang majoritinya terlibat dalam industri perikanan dan pertanian ini berharap akan lebih banyak program sokongan diberikan oleh kerajaan. Mun kerajaan mun sekiranya memandangkan di Melanu tu lah. Melanu kan pendapatannya laut dengan darat, tapi yang banyaknya memang di kebun. Apa yang pasti, keadaan di Teluk Melanu dan Serabang tidak akan sama seperti sebelumnya apabila akses jalan raya menjadi kenyataan nanti. Sekian lama tersembunyi, keindahan dan keunikan Teluk Melanu akan dipertontonkan kepada dunia luar dalam masa 2 tahun lagi. Syadikin Bahrain dari Teluk Melanu, Sarawak melaporkan untuk Berita RTM. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini.